PRK Kuala Kubu Baru bakal diadakan 11 Mei ini. PAS PN sedia rebut 6 kerusi Parlimen. PN gesa 6 MP kosongkan kerusi Parlimen. Akmal diminta jangan salah tafsir titah agung. Akmal antara yang dilarang ke Sabah dan Sarawak. Saifuddin dakwa tidak maklum bahagian tambahan pengampunan di Raja Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Nextstep News edisi petang 4 April 2024 bersamaan 24 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. PRK Kuala Kubu Baru akan diadakan pada 11 Mei dengan penamaan calon dijadualkan 27 April. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Abdul Ghani Saleh berkata, undi awal pula akan diadakan pada 7 Mei ini. Pilihan raya itu diadakan susulan kematian adun DAP daripada Pakatan Harapan Lee Ki Hiong, 58 tahun, pada 21 Mac lalu selepas beberapa tahun bertarung dengan kanser. Beliau mula memaklumkan didiagnos dengan kanser ovari tahap 1 pada 2020 tetapi bertindak balas baik selepas menjalani rawatan. Beliau pertama kali memenangi kerusinya pada 2013 selepas menewaskan Ui Hui Wen dari MCA dengan majoriti 1,702 undi dan mempertahankannya pada 2018 dengan majoriti 7,134 undi mengatasi Wong Kun Moon dari MCA. PAS dan Perikatan Nasional sedia masuk gelanggang pilihan raya kecil sekiranya 6 kerusi Parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri diisytiharkan kosong. Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadli Syahari berkata, secara asasnya 6 kerusi Parlimen itu milik Bersatu, namun ia tidak menghalang PAS membantu mempertahankan kerusi tersebut. Beliau berkata PAS akan bekerja kuat supaya sentiasa bersedia sekiranya PRK berlaku. Beliau berkata demikian ketika ditemui di pejabatnya di Pusat Khidmat Parlimen Pasir Mas. Terdahulu, Ketua Armada Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memberitahu Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS telah meluluskan permohonan pindaan Perlembagaan Bersatu bagi membolehkan parti itu mengosongkan 6 kerusi ahli parlimen yang menyokong pihak lain. Tindakan Bersatu mahu segera memaklumkan mengenai kekosongan kerusi bagi 6 kerusi Parlimen kepada Speaker Dewan Rakyat menunjukkan parti itu nekat menggugurkan 6 wakil rakyat yang berpaling tadah dan mahukan pilihan raya kecil diadakan segera. Penganalisis politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Kartini Abu Talib berkata, kemeluk dalaman Bersatu boleh dilihat sebagai kelebihan jika PRK diadakan semula. Katanya ada andaian yang berkemungkinan Bersatu dan PN boleh menang besar dengan majoriti besar kesan isu semasa yang berbangkit dalam kalangan masyarakat hidup di bawah kerajaan perpaduan ketika ini. Kata beliau, semua ini akan menjadi motivasi untuk PN cuba mencari ruang dan kelebihan atas kekurangan yang dilihat, membuka peluang baik. Beliau mengulas tindakan PN yang dilihat seolah-olah memaksa supaya PRK diadakan segera bagi mengisi 6 kerusi Parlimen yang mana 6 wakil rakyat parti itu kini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil mengingatkan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh agar tidak menyalah tafsir titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar semua pihak tidak mengambil kesempatan atas isu stokin tertera kalimah Allah. Beliau berkata tindakan menyalah tafsir titah agung yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kalangan masyarakat Melayu Islam adalah tidak sesuai. Tambahnya, semua pihak terutama dalam kalangan ketua-ketua harus menjunjung titah baginda agar kontroversi ini tidak dipanjangkan.
menegaskan gesaannya agar rangkaian kedai serbaneka KK Mart diboikot. Akmal dalam catatan di Facebook semalam berkata, rakyat sudah membuat keputusan tanpa sebarang paksaan. Sebelum ini, Sultan Ibrahim turut menegaskan agar jangan ada pihak mengambil kesempatan atas perkara ini, termasuk menghasut rakyat. Baginda bertitah sedemikian buat kali kedua dalam tempoh seminggu mengenai kontroversi yang bermula apabila gambar stokin tertera kalimah Allah yang ditemukan di kedai KK Mart Bandar Sunway tersebar di media sosial pertengahan bulan lepas. Aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mahu Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang peningkatan ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini dilarang daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu. Dalam satu kenyataan bersama, Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak (SAPA) dan Sabah Defenders of Ancestral Lands (MOPOD) menggesa Sarawak melarang beberapa individu daripada wilayah tersebut. Mereka termasuk penceramah dan pendakwah bebas Muhammad Ridwan T. Abdullah, Firdaus Wong Muhammad Zamri, Vinod Kalimutu, Syakir Nasoha dan juga Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Ketua Publicity dan Penerangan SAPA, Peter John Jabad berkata, senarai hitam imigresen yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boikot yang didorong oleh sikap tidak bertolak ansur antara kaum dan agama sehingga menimbulkan ketakutan dan rasa tidak selamat serta menggalakkan sikap berpecah belah. Sehubungan itu, kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal ehwal imigresen sendiri seperti yang ditetapkan di bawah terma Perjanjian Malaysia 1963. Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa autonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini. Mengulas lanjut, mereka berkata Premier Sarawak Abang Johari Openg perlu mengemaskini senarai hitam itu dengan menambah nama-nama individu yang tidak dialu-alukan di Sarawak. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau tiada maklumat berhubung bahagian tambahan dalam pengampunan diraja yang membenarkan Najib Razak menghabiskan baki hukuman penjara di rumah. Katanya beliau hanya menerima surat permohonan Najib untuk menghabiskan baki hukuman penjara di rumah. Saifuddin mengulas dakwaan Najib semalam bahawa dia memperoleh bahagian tambahan dalam pengampunan diraja yang membenarkannya menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun di rumah. Najib semalam membuat dakwaan itu dalam permohonan semakan kehakiman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 April lalu. Dalam semakan kehakiman itu, dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan dakwaan itu. Menurut salinan permohonan semakan kehakiman itu, Najib mendakwa bahagian tambahan itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari lalu. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti pengembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.